Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Malaysia menggesa Jerman mengambil pendekatan lebih inklusif dan adil berhubung ekspor minyak sawit ke Eropah. Gesaan dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Naib Chancellor yang juga Menteri Hal Ehwal Ekonomi dan Tindakan Iklim Jerman, Robert Habeck. Beliau turut berkongsi kebimbangan Malaysia mengenai dasar Kesatuan Eropah EU berkaitan perubahan iklim. Ini termasuk peraturan penebangan hutan yang boleh menjadi satu bentuk langkah dagangan bukan tarif. Menyentuh perjanjian perdagangan bebas FTA Malaysia EU, kedua-dua pemimpin mengharapkan hasil yang positif daripada usaha pakar teknikal masing-masing untuk memulakan perbincangan. Rundingan FTA itu telah dimulakan pada 2010 namun ditangguhkan selepas 7 pusingan pada 2012. Baru-baru ini Malaysia dan kumpulan blok perdagangan itu memulakan langkah mengenal pasti jurang dalam kedudukan serta pendirian masing-masing. Ini dalam memastikan sebarang rundingan mengambil kira aspek kos serta manfaat untuk negara. Malaysia setakat ini telah melaksanakan 16 FTA dan 62 perjanjian jaminan pelaburan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mengambil inisiatif membawa 4 PKS mencari rakan niaga serta pasaran dan teknologi baru di SME Future Day 2024 Berlin. Usaha dilihat sebagai langkah positif dan membuahkan hasil. Banyak yang memudahkan urusan kita. Sebelum ni kalau kita pergi sendiri, sebenarnya memang banyak kerja kita kena buat. Kita kena market linker tak ada, kita kena cari prospek sendiri. Tapi Alhamdulillah dengan adanya bantuan macam ni, program begini sebenarnya ramai pengunjung-pengunjung yang automatically datang kepada kita. Sebelum ni kita ada bekerjasama dengan SME Bank, mendapatkan sokongan mereka dari segi untuk dapatkan dana ekspor untuk ke Indonesia. So sekarang kita beralih ke Eropah. Ini pula mengenai usaha memperkasakan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid dengan membudayakan amalan membaca akhbar di sekolah. Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan diseru melanggan akhbar utama berbahasa Melayu iaitu Berita Harian, Utusan Malaysia dan Sinar Harian. KPM dalam satu kenyataan menyebut pembelian akhbar tersebut boleh dilakukan terus oleh pihak sekolah menggunakan peruntukan sedia ada. Pemantauan terus dilakukan bagi mengelak penjualan kurma dari Israel yang didakwa masih terdapat di pasaran termasuk yang dijual dalam talian. Ia dilaksana menerusi pelbagai akta, antaranya Akta Perihal Dagangan 2011. Memasukkan dalam SOP dan juga termarujukan Ops Pantau yang telah kita lancarkan khas untuk Ramadan dan Aidilfitri ini untuk melihat secara terperinci berkaitan dengan penjualan kurma yang didakwa tersebut, dan kita amat berharap kerjasama daripada seluruh masyarakat dan aduan daripada awam dalam platform-platform rasmi yang wujud di KPDN. Menyatakan apakah tindakan yang Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Mohammad Naim Mokhtar pula menasihatkan pengguna agar lebih bijak ketika membeli. Ini dengan menyimak kod bar pada produk tersebut terlebih dahulu. Kita kena jadi pengguna yang bijak. Dan lihat kepada bila nak ambil itu tengok. Sebab sekarang dia ada kod yang boleh menentukan sama ada itu produk Israel ataupun tidak. Jadi kita kena buat kerja sikitlah. Mengenai dakwaan terdapat kenaikan harga ayam di beberapa tempat, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, setakat ini harga ayam termasuk telur masih stabil dan tidak melebihi harga siling yang ditetapkan. setakat ini belum lagi mencecah ke arah itu. Semuanya di bawah. Kalau di Maidin masih lagi dijual dengan harga bawah daripada RM9. Kadang-kadang RM7.90, kadang-kadang RM8. Artinya saya umumnya kalau ada di poket tertentu mahal, itu bukan kerana dasar umum. Kita akan pantau dan buat laporan dan kenaikan 30 sen. Kalau daripada
RM5.50 naik 30 sen. Artinya dia belum lagi mengatasi shilling yang pernah kita tetapkan dahulu. Artinya di pasaran kita pantau 38,010 pelajar sekolah menengah yang dikesan merokok tahun lalu telah diberi intervensi berhenti merokok. Begitu juga 374 murid sekolah rendah yang dikenal pasti terjebak tabiat tersebut. Justru, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni memaklumkan usaha membendung pendedahan rokok terawal dipergiat. Rokok kepada golongan orang bawah umur OBD di bawah Seksyen 13 Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun Akta 852 yang baru diwatarkan pada 2 Februari 2024 memperkukuhkan undang-undang terhadap larangan pengiklanan dan penjualan produk merokok termasuk produk merokok tiruan yang menyerupai mainan kanak-kanak melalui Akta 852. Baik saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara, kita bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Anis Nabilah. Silakan Anis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.30 petang tadi, Met Malaysia telah mengemaskini status cuaca panas terkini iaitu tahap 1, tahap berjaga-jaga. Amaran ini melibatkan negeri Perlis dan 6 daerah di negeri Kedah iaitu di Kota Star, Pokok Sena, Pendang, Sik dan Baling. Juga melibatkan 2 daerah di negeri Perak iaitu di Hulu Perak serta Kuala Kangsar. 1 daerah di negeri Pahang iaitu daerah Raub. Juga melibatkan 1 bahagian di negeri Sarawak iaitu bahagian Limbang. Suhu maksimum di kawasan yang bertanda kuning ini adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati dan digalakkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan kini hanya dilihat sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan daerah Petaling di negeri Selangor. Namun demikian, keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Dan setakat ini tiada hujan dicirap buat masa kini bagi di lain-lain kawasan di Semenanjung Malaysia. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dari petir kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian tengah di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman dan Lahad Datu di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca di negeri Sabah ini dijangka boleh berlarutan sehingga kelewat petang nanti, manakala bagi keadaan cuaca di negeri Sarawak dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti pula, di Semenanjung Malaysia, hujan dari petir dijangkakan hanya berlaku di 1-2 tempat melibatkan di kawasan pedalaman negeri Kelantan serta kawasan pedalaman di negeri Bahang. Dan menjelang ke awal pagi, kami menjangkakan cuaca baik yang akan berlaku di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dari petir dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu hanya di bahagian pedalaman di negeri Sarawak, dan menjelang ke awal pagi, hujan ini dijangka akan bergerak menuju ke kawasan perairan di negeri Sarawak. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabilah Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
saya tak jaga kesihatan. Dah berusia ni, badan cepat letih dan kerap rasa tak selesa. Setiap malam tidur saya tak lena. Rasa badan banyak angin. Patih Halia Extra Viasia banyak membantu saya untuk kekal cergas dan bertenaga. Badan rasa ringan dan segar. Saya pun lebih selesa untuk lakukan apa saja. Patih Halia Extra Viasia diperkaya dengan halia bentong, bawang putih tunggal, sacak inci dan madu tualang yang banyak manfaatnya. Bila badan sihat, aktiviti harian pun dah tak terbatas. Jom dapatkan Patih Halia Extra. Pastikan Viasia baru beli. Baik, kembali dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong ke-16 tahun lepas beri inspirasi kepada rakyat. Itu antara perkongsian menarik dari Sarawak petang ini. Langsung bersama rakan penyampai Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Ya, terima kasih Dia. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Timbalan Premier Merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memuji Persatuan Industri Marin Sarawak, SAMIN, atas usaha gigih mempromosikan industri maritim negeri ini, terutama melalui sektor pembinaan dan pembaikan kapal SBSR. Jelas beliau, sejak penubuhannya pada 2018, SAMIN telah muncul sebagai platform utama untuk promosi, pembangunan, kemajuan dan perbincangan industri maritim di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian dalam satu kenyataan media selepas lawatan rasmi bersama pegawai kementerian itu ke Pavilion Sarawak SAMIN di Pameran Maritim Asia Pasifik Singapura semalam. Beliau berkata usaha semangat dan komitmen SAMIN dalam meletakkan Sarawak pada peta SBSR antarabangsa. Peniaga Bazar Ramadan diminta sentiasa menjaga tahap kebersihan dan kualiti makanan yang tinggi agar dapat menarik lebih ramai pengunjung. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali memberitahu terdapat 82 peniaga di Bazar Ramadan Sukmaria, manakala Bazar Ramadan Satok dan Semarak masing-masing 95 dan 45 peniaga, iaitu 3 lokasi Bazar Ramadan di kawasan DBKU. Beliau yang juga merangkap Aden Semarang berkata demikian kepada pemberita semasa melawat ke Bazar Ramadan Sukmaria di Taman Sukma Kuching. Sementara itu, Datuk Bandar Kuching Utara Hilmi Othman memberitahu dalam kawasan DBKU terdapat 9 buah bazar Ramadan swasta dengan 739 orang peniaga. Selain bazar Ramadan, DBKU juga mengadakan bazar Aidilfitri di Satok dan bazar perpaduan Ramadan di 3 lokasi, iaitu Kompleks Beli Belah Plaza Merdeka, Jalan Masjid India dan juga Hotel Waterfront Kuching. Ia mempunyai jualan tekstil, aksesoris selain barangan keperluan lain bagi persiapan menyambut perayaan Aidilfitri tahun ini. Turut hadir dalam lawatan itu ialah Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi selaku Menteri bertanggungjawab terhadap Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Pelaksanaan jajaran PEN Borneo dan agenda pembangunan yang giat dilakukan di Teluk Melano menjadikan kawasan tersebut salah satu tumpuan pelancong ke negeri ini. Kawasan yang terletak berhampiran sempadan Malaysia-Indonesia kini semakin dikenali sejak kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong yang ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada September tahun lepas. Hakikatnya, kembara Kenali Borneo yang bermula di Tawau Sabah dan berakhir di titik perbelahan kosong Teluk Melano memberi inspirasi kepada rakyat negara ini untuk melakukan kembara serupa. Antara yang terinspirasi, Samson Sahibul dari negeri di bawah bayu beserta rombongan yang terdiri daripada kaki tangan awam dan pesara kerajaan menerusi trip Sarawak Makagawa. Saya percaya satu hari nanti Teluk Melano akan menjadi pusat pelancongan yang agak terkenal di Pulau Borneo, not di Sarawak tapi di Pulau Borneo. Keterujaan menyahut cabaran memandu di Lebuh Raya PEN Borneo turut dikongsikan pasangan dari Semenanjung, Isa Baharudin dan Jamilah yang telah 14 tahun berkhidmat di Sabah. Disebabkan jelajah kembara Borneo yang di-Pertuan Agong last year, so saya pun decide untuk tahun ni kita orang buat juga daripada sini, daripada KK almost sampai sini lebih kurang 1,500 km. Subhanallah lah bagi saya, memang untuk senang cerita kalau siapa yang nak healing, walaupun dia di hujung bersepadan dengan Indonesia,
Tapi kalau saya, pada pandangan saya memang rasa teruja sangatlah sebab bukan senang. Permulaan Borneo tahu 0.0 km. Sementara itu, Lajang Anya yang berasal dari Sibu dan telah berkhidmat selama 10 tahun di daerah Lunduk kagum dengan transformasi pembangunan kawasan tersebut. Namun katanya masih terdapat beberapa infrastruktur dan kemudahan yang perlu ditingkatkan. Jadi kat situ macam okeylah, berpotensi. Cuma line yang kadang-kadang selalu hilang. Tiba-tiba kalau tak ada elektrik, memang line hilang. Susah nak cari location, terutamanya kalau kita guna west nak cari location kat sini. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan mengakui jumlah pengunjung ke Teluk Melano amat menggalakkan saban hari dan pelbagai kemudahan turut dirancang bagi memberi keselesaan kepada para pengunjung. Kita akan adakan satu dataran yang besar di sini. Kemungkinan akan terus ke pantai lah. Kita ingin mengucapkan setinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier kerana telah memberi peruntukan sebanyak ini untuk pembangunan di kawasan Tanjung Datuk. Antara yang sedang giat dibangunkan adalah anjung usahawan bernilai RM5 juta dan kini mencapai 50% siap, manakala pembinaan Masjid Teluk Melano bernilai RM8 juta dijangka siap pada pertengahan tahun hadapan. Seorang penyelia sebuah syarikat swasta diberi kerugian RM53,000 selepas terpedaya dalam kes pinjaman wang tidak wujud. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexander Nangacabu dalam kenyataan media berkata mangsa 40-an telah melihat iklan pinjaman peribadi di Facebook dan berhubung dengan suspek melalui aplikasi WhatsApp. Mangsa kemudian telah menyerahkan wang berjumlah RM53,000 dengan 12 kali transaksi kepada akaun ketiga yang diberikan oleh suspek. Mangsa menyedari dirinya telah ditipu apabila pinjaman wang itu masih tidak diperolehi dan suspek masih meminta wang. Laporan polis dibuat oleh mangsa pada Selasa lepas dan kes disiasat bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Baik saudara, paparan dari negeri di bawah bayu, fenomena El Nino beri kesan serius terhadap sektor pertanian di Sabah. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik Dia. Cuaca panas dan kemarau akibat fenomena El Nino yang melanda negara ini telah memberi kesan yang serius terhadap sektor pertanian Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, kadar hujan yang amat rendah pada Januari dan Februari lepas telah memberi kesan kepada tanaman dan pengurusan tanah untuk pertanian, menyebabkan hasil pertanian berkurangan. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri menerusi hantaran Facebooknya memberitahu cuaca panas dan kemarau berpanjangan memberikan cabaran besar untuk pengeluaran makanan bagi keterjaminan makanan di Sabah. Jelasnya beberapa langkah telah diambil bagi mendepani situasi itu, antaranya menangguhkan aktiviti pertanian tertentu dan penggunaan jenis tanaman yang memerlukan kurang air atau boleh bertahan ketika musim kemarau. Pengusaha juga dinasihatkan tidak menyimpan stok dalam jumlah besar selain mengambil langkah mengurangkan kerugian. Catuan air dan penggunaan pam air mudah alih juga telah digerakkan bagi memastikan bekalan air mencukupi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah merekodkan sebanyak 961 kes kebakaran terbuka sejak Januari lalu hingga semalam. Pengarahnya Abdul Razak Muda berkata, jumlah direkodkan itu melibatkan kes kebakaran belukar, lalang, kebun, ladang, hutan dan gambut di seluruh Sabah. Abdul Razak berkata tuaran adalah antara 7 daerah merekodkan jumlah kes kebakaran terbuka paling tinggi iaitu 207 kes. Diikuti Kota Kinabalu 165, Kota Belud 136, Penampang 60, Kuala Penyu 56, Kimanis 55 dan 50 kes di Papar. Semalam jumlah kes harian menyaksikan sebanyak 40 kes kebakaran terbuka direkodkan melibatkan kawasan seluas 95.29 hektar merangkumi belukar,
lalang, hutan, kebun dan ladang. Daripada jumlah itu juga, kebakaran belukar dan lalang melibatkan keluasan 56.85 hektar, hutan 32.37 hektar, manakala kebun dan ladang sebanyak 6.07 hektar. Beliau turut menasihati orang ramai, khususnya golongan petani, supaya tidak melakukan pembakaran terbuka sepanjang tempoh fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca panas dan kering ketika ini. Operasi pemadaman kebakaran terbuka giat dilaksana anggota JBPM Sabah, dan untuk perkembangan lanjut kita bersama dengan wartawan Serina Olivia Chong di lokasi. Olivia. Baik, terima kasih rakan penyampai. Ketika ini saya bersama Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, Tuan Farhan Sufian Borhan. Baik Tuan, terima kasih bersama kami, dan mungkin Tuan boleh berikan sedikit perincian berhubung operasi daripada pihak JBPM Sabah. Untuk makluman, kita sekarang berada di berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Tunas Bakti, Mengkatal, dan kita lihat kawasan belakang kita ni sedang berlakunya pembakaran terbuka dengan keluasan lebih kurang dalam 20 ekar, dan tindakan operasi sedang kita laksanakan yang ke mana kita risau akan merebak ke kawasan perumahan yang berhampiran di kawasan sinilah. Dan dalam tempoh masa terdekat ni pasukan unit drone kita pun akan meninjau juga untuk memastikan bahawa kemerebakan itu tidak berlaku di kawasan-kawasan yang orang cakap yang lebih membahayakan lagi lah. Dan untuk yang makluman, ini merupakan kebakaran yang ke-10 untuk hari ini, dan merupakan kebakaran yang ke-958 pada tahun ini, dan pembakaran terbuka di Sabah ni amat membimbangkanlah daripada kami pihak jabatan. Dan mungkin sedikit nasihat Tuan kepada masyarakat awam kita di luar sana yang sekiranya masih membuat pembakaran secara terbuka ni Tuan. Okey, kami daripada pihak jabatan menyerulah supaya hentikanlah pembakaran terbuka. Kita lihat di kawasan Sabah kita ni keadaan jerebuh amat membimbangkan. Walaupun dimaklumkan keadaan jerebuh belum lagi di peringkat yang berbahaya, tetapi dengan keadaan sekeliling pada hari ini dan juga minggu ini amat membimbangkanlah daripada kami pihak jabatan, dan diharap tidak ada berlakunya pembakaran terbuka. Cukuplah untuk pembakaran terbuka untuk kali ini. Memang amat orang cakap pada tahun ini memang amat teruk jika dibandingkan dengan tahun-tahun lepas. Baik, terima kasih kepada Tuan Farhan atas perkongsian tadi. Kepada anda semua, hentikan pembakaran terbuka. Kembali bersama rakan studio. Baik Olivia. Sementara itu, kualiti udara di Kimanis mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat apabila merekodkan bacaan 155 setakat pukul 4 petang. Berdasarkan kemas kini di laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APISM, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Kimanis meningkat berbanding 154 pada pukul 10 pagi. Kemerosotan kualiti udara ini dipercayai berpunca daripada kebakaran kawasan hutan dan belukar di Kota Kinabalu, Kota Belud, Penampang, Kuala Penyu, Kimanis dan Papar. Sementara itu, dua lagi kawasan di negeri ini merekodkan bacaan IPU sederhana, iaitu Kota Kinabalu dan Tawau, masing-masing merekodkan IPU 80 dan 52. Bacaan IPU 0 hingga 50 menunjukkan kualiti udara adalah baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan melebihi 300 adalah berbahaya. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah anggota Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM perlu menggalas tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Titah baginda ini kerana tugas menjaga keamanan dan keselamatan negara adalah pekerjaan yang mulia di sisi agama dan wajar dilakukan dengan seikhlas hati demi bangsa, agama dan negara. Tuanku Said Faizuddin bertitah warga PDRM juga perlu melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan sesuai slogan Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Baginda bertitah demikian selepas berkenan berangkat ke program ramah mesra bersama warga PDRM Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau di Masjid As-Salam IPD Tawau. Dalam titahnya, Tuanku Said Faizuddin turut menyarankan anggota PDRM sentiasa menambah ilmu pengetahuan sebagai bekalan dalam menghadapi cabaran masa kini.
Tambah baginda, dalam kesibukan mengejar masa untuk memastikan penugasan berada pada tahap yang terbaik, mereka juga perlu berkomunikasi dan menjalani aktiviti berkualiti bersama keluarga kerana ia penting bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Tuanku Said Faizuddin turut berkenan ke majlis santapan dan beramah mesra dengan warga IPD di Dewan Terbuka IPD Tawau. Para penjaja dan pengusaha di tapak Bazar Ramadan diingatkan agar sentiasa menjaga tahap kebersihan diri dan persekitaran tapak bazar masing-masing. Mereka juga perlu memastikan bahan jualan terutama jenis makanan yang dimasak bersih bagi mengelak sebarang jangkitan penyakit disebabkan makanan yang tercemar. Nasihat itu disuarakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif semasa melawat Bazar Ramadan di Pekan Membakut. Menjadikan bazar ini sebagai salah satu mata pencarian dan di samping itu saya meminta kepada semua pengusaha gerai agar menjaga kebersihan, menjaga kualiti makanan yang mereka sajikan dan mereka jual. Dan saya juga berharap agar bazar kali ini dapat mendatangkan keuntungan. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga adun Membakut menyampaikan sumbangan peribadinya kepada 99 orang peniaga di Bazar Ramadan Pekan Membakut. Sementara itu, Ketua Isi Rumah di Dun Membakut yang membabitkan 4,000 buah rumah akan menerima bingkisan Ramadan. Bingkisan Ramadan Adun Membakut ini telah diserahkan kepada pengerusi-pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan ketua-ketua adat untuk diagih-agihkan kepada penduduk di kawasan Dun berkenaan. Menurut Datuk Dr. Arifin, pemberian bingkisan Ramadan berupa sejadah dan buah kurma ini merupakan program tahunannya sebagai tanda ikatan ukhuwah daripada pemimpin kepada rakyat. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu dan terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan dia. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah. Baik saudara, Ketengah guna peruntukan 90.32 juta ringgit laksana pelbagai agenda pembangunan. Perinciannya langsung bersama Muhammad Rasidi Muhammad Isa. Silakan Sidi. Terima kasih. Pembangunan di wilayah Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah dijangka lebih rancak menerusi peruntukan 90.32 juta ringgit yang diterimanya tahun ini. Ia merangkumi perbelanjaan pembangunan berjumlah 56.82 juta ringgit. Pengurus besarnya Datuk Tengku Ahmad Nazri Tengku Musa berkata peruntukan tersebut akan digunakan secara efektif bagi memaju dan memberi perkhidmatan terbaik kepada warga Ketengah di 3 wilayah. 10 program baharu bakal diperkenal tahun ini dan 23 program lagi merupakan kesinambungan daripada perancangan terdahulu. Segi pelaksanaan program-program ini kita dah membahagikan kepada 5 teras ataupun 5 fokus pembangunan yang utamalah, yang mana kita akan tumpukan kepada program-program yang bersifat ekonomi dan juga keusahawanan, pembangunan masyarakat, pembangunan prasarana, alam sekitar dan juga sistem penyampaian. Yang mana teras yang kita telah tetapkan ini tidak lari ataupun masih selari dengan dasar pembangunan luar bandar dan juga dasar di bawah teras rancangan Malaysia ke-12. Terdahulu beliau menyantuni 600 anak-anak yatim dalam wilayah Ketengah untuk membeli kelengkapan hari raya. Mengulas lanjut, beliau berkata RM180,000 diperuntuk tahun ini bagi program tanggungjawab sosial korporat agensi itu. Bazar Ramadan Rahmah akan dianjur di 8 lokasi terpilih bermula esok. Penganjuran di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu itu turut mendapat kerjasama pihak berkuasa tempatan.
Pengarah KPDN Terengganu Saharudin Muhammad Kia berkata pihaknya sangat menggalakkan peniaga menawarkan menu rahmah yang berharga RM5 ke bawah untuk memberi manfaat kepada kumpulan sasar serta golongan yang berpendapatan rendah. Peniaga yang memilih untuk menyediakan kaedah pembayaran tanpa tunai dalam setiap transaksi akan diberikan insentif e-wallet sebanyak RM50 sekali bayar, manakala 8,000 pengunjung terawal akan menerima insentif e-wallet berjumlah RM20 di 8 lokasi terpilih. Memang kita mengharapkan supaya peniaga-peniaga di Bazar Ramadan Rahmah ni on board. On board maksudnya dia akan berdaftar di bawah program inisiatif ini dan dia akan sediakan QR code. Jadi kita mengharapkan supaya pengunjung yang pergi di setiap Bazar Ramadan Rahmah ni apabila mendapat insentif tunai tadi RM20 tadi, mereka boleh berbelanja terus di lokasi Bazar Ramadan Rahmah tu. Usaha merancakkan pembangunan ekonomi penduduk terus dilaksana. Terbaru, Pertubuhan Komuniti di Pelawa memohon peruntukan di bawah program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani. RM1 bilion diperuntuk di bawah program berkenaan dengan pemberian geran berjumlah RM50 hingga RM100,000 kepada sesebuah komuniti. Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Abdul Kahar Abdul Latif berkata permohonan boleh dibuat menerusi laman sesawang bermula 25 Mac ini. 5 sektor diberi tumpuan: pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan serta kitar semula. Jadi ianya bertujuan untuk merancakkan pembangunan ekonomi penduduk-penduduk setempat dan kita harap melalui pelaksanaan pelbagai program seperti contohnya program pertanian, tanam apa-apa, contohnya tembikai, lada dan sebagainya. Dan yang penting ianya memberi faedah kepada komuniti dan juga apa-apa jua program di kampung seperti produk-produk sekiranya ada sektor perancangan. Mungkin kampung itu terletak di kawasan yang agak cantik, tepi sungai dan sebagainya. Mungkin kita boleh usahakan juga untuk sektor perancangan, pembinaan fasiliti perancangan dan sebagainya yang insya-Allah boleh membantu komuniti untuk mendapat hasil dan sebagainya. Mengulas lanjut, beliau berkata inisiatif tersebut terbuka kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, komuniti orang asli dan persatuan penduduk. Tanpa memikirkan keuntungan semata-mata, seorang peniaga dan pemborong ikan menjual hasil laut pada harga murah bagi membantu meringankan beban golongan yang memerlukan. Pelbagai jenis ikan dan hasil laut dijual pada harga serendah RM3 sekilogram. Menurut pemilik kedai Syed Ahmad Aizuddin, ikan jenis tenggiri, siakap dan merah paling mendapat permintaan tinggi semasa bulan Ramadan. Bulan puasa ni memang ikan, orang kata ikan antara menu utama lah. Selain ayam daging tu, ikan ni alhamdulillah ikan idam, lagi-lagi ikan besar. Memang bulan puasa ni permintaan tinggi lah kalau ikan besar tu. Macam merah, tenggiri ke siakap, memang permintaan tinggi. Pelanggan yang ditemui menyifatkan kedai tersebut menjadi lokasi pilihan mereka kerana bahan mentah boleh didapati pada harga lebih rendah berbanding pasar utama. Dalam puasa ni kalau boleh, peniaga-peniaga jangan ambil kesempatan. Dengan keadaan orang nak buat makan ke apa ke, tak payah. Kita ambil keadaan semasa. Tinggi rendahnya adat dia dah. Sekali dia beli habis banyak juga. Maknanya boleh gaji sekali, suami boleh gaji tu habis sekali go. Dengan anak kecil-kecil lagi juga. Sangat-sangat terkesan jugalah. Kalau apatah lagi kalau dia orang ni yang kerja makan pagi, kasih pagi makan pagi, memang betul-betul terasalah untuk rakyat-rakyat yang marhain ni. Jadi kita minta kalau boleh adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab supaya dapat mengawal harga supaya tidak melambung tinggi. Bukan sahaja pelanggan dapat berjimat cermat membeli bahan mentah tersebut, malah inisiatif itu juga sebagai sedekah kepada golongan kurang berkemampuan. Sekian paparan berita dari Terengganu, kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri Kota Media. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Sidi langsung dari Terengganu.
Baik saudara, syarikat pengeluar produk kesihatan berasaskan sarang burung walit Nescue menyasarkan peningkatan hasil jualan sehingga RM6 juta menjelang akhir tahun ini. Pengasasnya Zamri Abu berkata, sasaran tersebut mampu dicapai berdasarkan prestasi semasa jualan melibatkan 12 buah syarikat cawangan itu di seluruh negara. Jelas beliau, beberapa usaha dan pendekatan diambil bagi membantu mengukuhkan jenama Nescue di pasaran. Ini termasuk menjalin kerjasama strategik bersama banyak pihak. Dalam keadaan susunan terakhir. Alhamdulillah dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan meningkat dari segi jualan. Pertama macam tahun lepas kita dari segi jualan kita 50,000, tapi bila kita mengikuti jelajah Ramadan ataupun kita mengikuti RTM jelajah ke seluruh tanah air, kita nampak perubahan tu dari hari ke hari meningkat. Penerimaan masyarakat dari sisi tempatan pada tahun ini amat-amat merasakan apabila kita join jelajah ataupun kita join RTM, kita nampak perkembangan penerimaan masyarakat dari hari ke hari, kian hari kian bertambah. Jelajah Ramadan ketiga kita akan terus ke utara tanah air, iaitu Kedah di Petronas Sungai Petani. So warga-warga Kedah dan utara nantikan kemunculan kami di tempat anda. Beliau ditemui RTM pada Jelajah Ramadan RTM 2024 peringkat negeri Kelantan di stesen minyak Petron Kandis Bacok. Mengulas lanjut, Zamri memaklumkan hasil jualan produk keluaran syarikat meningkat lebih 50%, mencecah hampir RM500,000 sebulan berbanding sebelum ini. 4 pekerja spa kecantikan berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kebakaran di sebuah bangunan rumah kedai 3 tingkat di Bandar Indra Mahkota Kuantan awal pagi tadi. Bagaimanapun, kesemua wanita yang berusia 30 hingga 46 tahun itu terselamat selepas berlindung di bumbung bangunan tersebut. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, pihak bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada pukul 4.02 pagi. Seramai 19 anggota termasuk pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota dan Taman Tas bersama 4 jentera digerakkan ke lokasi kejadian. 2 daripada mangsa dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan kerana mengalami sesak nafas. Kebakaran berjaya dipadamkan dalam tempoh 40 minit. Anggaran kemusnahan adalah 40% pada tingkat bawah bangunan kedai tersebut. Pengusaha dan peserta kontrak ladang tembikai di Terengganu dijangka mampu menjana pendapatan keseluruhan melebihi RM1 juta. Ia berikutan permintaan yang tinggi terhadap buah tembikai pada bulan Ramadan. Jelas pengarah Fama Terengganu, Muhammad Fadli Hassan, 3 ladang utama penanaman tembikai di negeri itu dijangka mengeluarkan hasil hampir 800 tan metrik sepanjang bulan Ramadan. Justru Fama menandatangani perjanjian jual beli dengan 19 pengusaha tembikai melibatkan keluarga kawasan ladang 45 hektar bagi melancarkan lagi urusan pemasaran. Kita akan cuba memenuhi permintaan di Klang Valley lah, Lembah Kelan, iaitu Kuala Lumpur dan Johor dan Perak. Ini adalah tempat utama pemasaran lah, sebab permintaan kat sana terlalu tinggi. Sebab sekarang ni tembikar ni di Pantai Barat belum keluar lagi, dia tumpu kepada Pantai Timur dan buah Pantai Timur ni lah akan pergi ke Pantai Barat untuk membantu kekurangan di sana. Pasukan Liga Malaysia, Liga M Kelantan Darul Naim KDNFC menerima tajaan bernilai RM600,000 daripada syarikat jersey dan peralatan sukan milik anak jati negeri itu, iaitu PUC Sport. Presidennya Rozi Muhammad berkata penajaan itu melibatkan jersey dan peralatan untuk latihan pasukan itu sepanjang musim ini. Dalam satu kenyataan, beliau berkata perjanjian dan suntikan dana itu akan menaikkan semangat pasukan. Menurutnya, barisan pemain akan menampilkan aksi terbaik apabila menjalani latihan dan beraksi menentang pasukan lawan nanti. Beliau berkata penajaan ini menunjukkan sokongan tidak berbelah bahagi kepada perjuangan kelab bagi menaikkan nama negeri dalam arena bola sepak negara. Ramadan bersama Shopee pun hantaran percuma diskaun setiap hari. Istimewa Ramadan ini jom beli di Shopee. Ramadan bersama Shopee. Beli sekarang.
Had umur kelayakan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR akan dinaikkan daripada 55 tahun kepada 60 tahun. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong berkata, inisiatif itu membolehkan 720,600 wanita yang layak mencarum dalam skim berkenaan. Skim ini kita nak memastikan perlindungan yang lebih baik kepada wanita, tak kira wanita yang keluar bekerja di luar ataupun wanita yang bekerja di sektor ihsan, ekonomi ihsan ataupun care ekonomi. Sebab ini memerlukan pindaan akta. Jadi kita akan mulakan proses masukkan pindaan akta tersebut untuk menaikkan hak umur daripada 55 sekarang kepada 60 tahun. Dalam tahun ini kita akan masukkan. Hari ini Sejak diperkenalkan pada 2002, seramai 205,000 wanita telah mencarum dalam skim berkenaan. Tahun ini, Kementerian Sumber Manusia menyasarkan 500,000 wanita mencarum dalam SKSSR dan beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Wanita Kesuma dan Karnival Kerjaya Wanita My Future Jobs Perkeso 2024 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC. Ajaran The Ahmadi Religion of Peace and Light ROPL yang disebarkan secara dalam talian ketika ini disahkan sesat. Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil berkata, falsafah dan konsep ajaran itu jelas bercanggah dengan Islam selain bersifat pluralisme agama. Ajaran sesat tersebut aktif di pelbagai platform media sosial, malah lebih popular melalui penstriman langsung di TikTok dengan lebih 30,000 pengikut. Kumpulan itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Di aplikasi YouTube pula, ROPL mempunyai 24,3,000 pengikut dan 275 video. IKIM memandang serius isu berkenaan dan akan berusaha untuk membendung penyebaran ajaran sesat di Malaysia. IKIM juga akan menggunakan semua saluran dan platform seperti radio, TV IKIM dan media sosial bagi memberikan kefahaman kepada masyarakat. Unit pemandu tidak mengendalikan proses penelitian permohonan, bantuan kewangan dan agihan peruntukan unit transformasi masyarakat India Mitra. Kementerian Perpaduan Negara KPN dalam satu kenyataan menegaskan unit itu sebaliknya menganjurkan bengkel dan makmal yang akan memudah cara urusan KPN berhubung strategik dan hala tuju mitra. Ini dalam menghasilkan pelan tindakan mitra. Pemandu juga tidak menenggelamkan peranan P. Prabakaran selaku pengerusi jawatan kuasa pasukan petugas khas JPKK Mitra. KPN turut menafikan bayaran fee kepada firma diguna pakai untuk peruntukan mitra. Bayaran fee tersebut dibuat melalui peruntukan operasi kementerian dengan mengikut tata cara kewangan sedia ada iaitu Perkeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.2. Isu paparan gambar pemilik lesen memandu Malaysia Digital ELMM berlainan dengan maklumat pemilik sebenar. JPJ mengesahkan tiada unsur penyalahgunaan sistem atau kecurian identiti dalam isu berkenaan. JPJ dalam satu kenyataan memaklumkan perkara tersebut berlaku ketika pasukan teknologi maklumat melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang dibuat secara berkala. Usaha tersebut bagi memastikan kelestarian sistem MyJPJ. JPJ memohon maaf berhubung kejadian itu dan tindakan pembetulan serta penambahbaikan telah dilakukan serta-merta. Jabatan berkenaan turut memberi jaminan tiada sebarang unsur penyalahgunaan sistem maupun kecurian identiti maklumat pemegang lesen memandu. Sebaliknya, segala maklumat adalah terpelihara dan selamat. Pinjaman mudah bagi program pembangunan ladang hutan PPLH disediakan kepada syarikat swasta serta koperasi dan agensi yang berkelayakan. Ia bagi menjamin pengeluaran bekalan bahan mentah berkualiti dan berterusan kepada industri perkayuan negara. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Chan Fung Hin berkata, 3 kaedah bayaran balik pinjaman ditawarkan iaitu melalui hasil latex, hasil tebangan awal dan hasil kutipan balik pinjaman. Dan sehingga 31 Disember tahun lalu, sebanyak 41.2 juta ringgit Malaysia telah berjaya dikutip daripada 23 peminjam PPLH iaitu 20.5 juta daripada hasil latex
12.8 juta daripada hasil tepangan awal dan 7.9 juta daripada hasil kutipan balik. Hasil latex telah dapat dikutip mulai tahun 2015 dan menyumbang kutipan yang terbesar bagi kutipan PPLH ini. Tambahnya 11 spesies telah diluluskan di bawah PPLH, antaranya getah, akasia, jati dan buluh. Seorang remaja lelaki lemas di Lombong Parit Syafi'i Parit Jawa, Muar, Johor. Kejadian berlaku pukul 4.57 petang semalam. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, ketika kejadian remaja berusia 15 tahun itu sedang bermain air bersama 7 lagi rakannya. Bagaimanapun mangsa tiba-tiba tenggelam. Rakan mangsa cuba membantu namun gagal. Mayat mangsa kemudiannya ditemukan pasukan penyelam bomba pada pukul 9.45 malam di dasar kolam sedalam 3 meter. Mayat dibawa ke hospital untuk bedah siasat. Siasatan dibuat ke atas 2 anggota trafik yang dipercayai melakukan pemerasan terhadap pemandu warga Singapura. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar, dalam kenyataan menyebut siasatan dibuat susulan video mengenai kejadian itu tular di laman Facebook. Berdasarkan hantaran tersebut, penama Irene Tan dipercayai membayar $142 Singapura kepada kedua-dua anggota yang bertugas di bahagian trafik bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Ia bagi mengelak dikenakan saman atas kesalahan masuk ke laluan lori di kawasan checkpoint 8A arah Johor Bahru ke Singapura. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira pukul 8.15 malam 10 Mac lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan, iaitu pemerasan. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 10 tahun atau denda dengan sebat atau dengan mana-mana dua daripada hukuman itu. Polis belum menerima laporan daripada mangsa berhubung insiden itu, manakala permohonan rasmi dibuat ke Pejabat Konsulat Singapura di Johor Bahru bagi mengesan individu yang terlibat. Seorang kelindan lori dipenjara 3 tahun dan 3 sebatan selepas mengaku bersalah melakukan amang seksual dan merogol seorang remaja bawah umur. Pengakuan dibuat Muhammad Syazwan Akmal Muhammad Hanafadil, 27 tahun di Mahkamah Session Muar hari ini. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menyentuh pipi dan kemaluan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun pada pukul 9 pagi 20 Februari lalu. Manakala pertuduhan kedua, tertuduh didakwa merogol remaja yang sama pada pukul 8 pagi pada 23 Februari. Kedua-dua perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah bilik hotel di Jalan Sungai Abung Muar. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan Seksyen 376(1) Kanun Keseksaan. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Persatuan Penduduk digesa menjaga kebersihan kawasan masing-masing bagi mengawal penularan wabak denggi. Pemantauan juga perlu kerap dilakukan, terutama di kawasan berisiko berlaku pembiakan nyamuk Aedes. Jadi memanglah kita kenalah sentiasa anjurkan program gotong royong, terutamanya Persatuan Penduduk. Bila kerajaan anjurkan atau ahli majlis anjurkan program gotong royong, penduduk sekitar sana haruslah keluar beramai-ramai untuk bantulah memerangi wabak denggi. Ya. Jadi saya nasihat pada semua penduduklah, apabila kerajaan kita buat program, jangan kerajaan buat saja, yang penduduk sekitar sana tak keluar, hanya tunggu kerajaan buat kerja macam ni. Sebanyak 46 kes denggi direkodkan di Melaka dari 3 hingga 9 Mac lalu. Melaka Tengah mencatatkan kes tertinggi iaitu 27 kes, diikuti Jasin 17 kes dan Alor Gajah 2 kes. Negeri Sembilan menjadi negeri pertama yang mencapai 100% pelaksanaan tapak jendela fasa 1. Ini susulan 27 menara telekomunikasi berjaya dibina secara berperingkat sehingga akhir tahun 2023. Menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Aminuddin Harun, sebanyak 8 daripada 27 menara komunikasi telah mula beroperasi, manakala baki 19 menara lagi disasar beroperasi secara berperingkat pada akhir tahun ini. Tambahan sebanyak 26 menara telekomunikasi baru juga dirangka bagi program pelaksanaan program pemberian sejagat PPS Jendela Negeri Sembilan.
saya akan lihat kawasan-kawasan yang telah dipilih tersebut bagi memastikan bahawa semua kawasan di luar bandar, keutamaan dia adalah luar bandar, itu program jendela supaya dapat disediakan kawasan pembinaannya juga dalam kadar segera supaya ini juga akan membantu kawasan-kawasan liputan itu lebih cepat di Negeri Sembilan. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mempertingkatkan rondaan dan pemantauan alam sekitar susulan musim panas yang sedang melanda negara ketika ini. Ia bertujuan mengesan sebarang aktiviti yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran kepada alam sekitar dan risiko kepada kesihatan awam. Pengarah JAS Kedah Sharifah Zakia Said Sahab berkata, rondaan bagi mengelakkan kejadian pencemaran seperti pelupusan haram tertumpu di kawasan industri di daerah Pendang, Sik dan Yan. Rondaan mencegah pembakaran terbuka turut dilakukan di kawasan projek pembinaan sekitar daerah Kota Star, Kubang Pasu dan Padang Terap. Kain rentang larangan pembakaran terbuka telah dipasang di lokasi yang berisiko berlakunya kebakaran. Pemilik tanah dan premis juga diminta memantau tanah serta premis masing-masing. Orang ramai juga boleh menyalurkan maklumat berkaitan pencemaran ke talian tertera. Satu notis arahan dikeluarkan terhadap sebuah kilang getah asli mentah di Sungai Petani kerana menyebabkan pencemaran bau. Notis di bawah Seksyen 31 dan 37 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 itu dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah. Pengarah JAS Kedah Sharifah Zakia Said Sahab berkata, hasil pemantauan dan siasatan bermula semalam mengesahkan bau busuk tersebut berpunca daripada operasi kilang berkenaan. Pihak kilang diarahkan menambah baik alat kawalan pencemaran udara dan meningkatkan pematuhan akta ditetapkan. Siasatan terperinci ke atas kilang itu dibuat bagi memastikan semua alat kawalan pencemaran udara berada pada keadaan optimum. Pemantauan semula akan dilaksana dalam tempoh 2 minggu. 3 agenda menjadi fokus utama Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA bagi mencapai dan menjayakan matlamat Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 KEB 2024. Ia membabitkan pembangunan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, pemerkasaan usahawan serta pemilikan rumah. Pengurus Besar KEDA Isma Suhaimi Sharif berkata, bagi memperkasakan TVET di Kolej KEDA, kerjasama strategik sedang diperkukuh bersama institusi awam, swasta dan pihak industri dalam membentuk sinergi pembangunan tenaga kerja berkemahiran. Menerusi Kolej KEDA juga, program lain yang berpotensi untuk dibangunkan iaitu Tahfiz TVET Elias Kolej KEDA bermula tahun 2022. Secara kumulatif, Kolej KEDA dijangka mengeluarkan 150 graduan di pasaran tenaga mahir bagi tempoh 2022 hingga 2024. Sementara itu, program Way Forward KEDA berhasrat membawa produk usahawan desa ke peringkat antarabangsa dalam tempoh 3 tahun akan datang. Bagi pemilikan rumah, KEDA sedang giat membangunkan penempatan terancang melalui program pemajuan kawasan PPK. Ketika ini, KEDA mempunyai 56 perumahan terancang, program perumahan rakyat termiskin PPRT dan tradisional serta 4 PPK. 33 pegawai dan anggota penguatkuasa digerakkan KPDN Perlis bagi memantau bazar Ramadan seluruh negeri itu. Ops pantau berkenaan bagi memastikan tiada peniaga mengambil kesempatan menjual makanan dan minuman pada harga yang tidak munasabah. Pengarah KPDN Perlis Nur Razah Jaafar dalam kenyataan memaklumkan, Ops pantau tertumpu di 7 lokasi utama bazar Ramadan di bawah seliaan Majlis Perbandaran Kangar MPK dan FAMA. Sekiranya wujud elemen mencatut, tindakan boleh dikenakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kempen Lebihkan Makan Buah-buahan Tempatan diadakan sebagai usaha memperkenal dan menggalakkan masyarakat memilih buah-buahan tempatan sebagai menu dalam setiap hidangan. Kempen kali ketiga yang diadakan di Tawau itu dihadiri Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail bersempena lawatan kerja Kerajaan Negeri Perlis ke Sabah 2024. Menurut Pengarah Fama Perlis, Muhammad Anzara Azizan, menerusi kempen tersebut sebanyak 250 kg buah-buahan tempatan dibekalkan Fama Sabah. Ia merupakan hasil keluaran dari Tawau dan Tenom.
Zakat fitrah antara kewajipan yang disyariatkan kepada umat Islam setiap kali tibanya Ramadan. Justru pelbagai perancangan dan strategi disusun Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib bagi memudahkan umat Islam melaksanakan pelengkap ibadah puasa tersebut. Muhammad Izwandi Jaludin ada perinciannya. Seramai 29 ketua penolong amil dan penolong amil dilantik, Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib untuk menjalankan tanggungjawab mengutip zakat fitrah di Labuan sepanjang Ramadan ini. Selain daripada pembayaran zakat boleh dibuat di kaunter PPZ di Labuan Times Square, sebanyak 21 lokasi yang telah ditetapkan sama seperti tahun lepas, di mana di Ujana Kewangan, UTC Labuan, Masjid Jamiah Anur, setiap masjid-masjid ni pun ada amil-amil yang telah dilantik. Di Bazar Ramadan Labuan Walk pun akan ada juga amil-amil yang akan bertugas untuk mengutip zakat fitrah ni lah. Bagi tahun ini, Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan telah menetapkan kadar zakat di wilayah-wilayah Persekutuan kekal iaitu RM7, RM15 dan RM22. Pada tahun lepas, PPZ berjaya mengutip sebanyak 14.5 juta zakat fitrah, iaitu sebanyak 1.6 juta pembayar. Dan sasaran kita pada tahun 2024 ini, kita sasarkan kutipan fitrah adalah sebanyak 15 juta dengan 1.69 juta pembayar. Selain pembayaran secara fizikal, PPZ juga memperkenalkan pelbagai kaedah pembayaran, antaranya menerusi laman web, pembayaran secara dalam talian dan e-dompet. Setiap amil dibekalkan oleh QR code masing-masing untuk memudahkan pembayaran secara tanpa tunai. Yang ketiga, kita ada portal dan apps MyZakat. Portal ni di fitrah.zakat.com.my dan juga di zakat.com.my. Yang ini pun boleh buat pembayaran zakat fitrah. Lepas tu kita ada apps MyZakat pun boleh download di App Store ataupun di Play Store lah, apps MyZakat. Zakat fitrah merupakan zakat badaniah, iaitu zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan di bulan Ramadan, bertujuan untuk membersih dan menyucikan jiwa mereka yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia. Laporan Muhammad Izwandi Jaludin, RTM. 6 pelajar di Labuan yang melanjutkan pengajian ke IPTA menerima beasiswa insentif khas pelajar cemerlang Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib 2024. Ia melibatkan nilai keseluruhan RM208,000 merangkumi kos yuran pengajian, allowance sara hidup serta buku rujukan. Pemilihan dibuat berdasarkan keputusan akhir peperiksaan di peringkat STPM, diploma dan matrikulasi serta perkiraan had kifayah keluarga. Tahniah dan teruskan kecemerlangan anda dalam bidang akademik, dan Mawib sentiasa membantu bagi pelajar ini. Dan di sini juga saya ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pembayar-pembayar zakat, dan inilah wang zakat yang anda bayar kita salurkan kepada bantuan kepada mereka yang cemerlang dalam bidang akademik. Sekali Alhamdulillah, saya sangat senang hati sebab diberikan peluang untuk dapat bantuan ni, dan insya-Allah lah saya akan cuba buat yang terbaiklah sepanjang sesi pengajian saya. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.